Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Fina dan kepada rakan-rakan guru sekalian, guru. Okey, kami daripada kumpulan perpustakaan, terdiri daripada saya, Eva, Fakri dan juga Iqmal akan membentangkan tentang perpustakaan sebagai institut pemahaman. Jadi di sini kami akan kaitkan juga perbandingan antara perpustakaan dan juga arsip lah. Definisi bagi perpustakaan, perpustakaan ialah sebuah bangunan ataupun tempat untuk mengumpulkan bahan-bahan bacaan. Jadi di sini kita boleh nampak poin dari sini ialah bahan-bahan bacaan. Bahan-bahan bacaan ilmiah ke, fiksyen, cerita dan sebagainya boleh didapati di perpustakaan. Dan contoh yang kami ambil ialah perpustakaan Keningau. Jadi kalau perpustakaan Keningau ini ialah sebuah perpustakaan awam. Maksudnya yang didirikan dan ditubuhkan di bawah Jabatan Negeri Sabah. Jadi memang Jabatan Negeri Sabah yang akan menguruskanlah apa-apa pengurusan perkhidmatan tentang perpustakaan di Keningau ini. Dan seterusnya ialah arsip. Arsip pula ialah sebuah tempat untuk menyimpan naskah-naskah, rekod umum dan dokumen-dokumen sejarah sesebuah negara. Jadi ini kami ambil daripada konteks arsip negara Malaysia lah. Jadi di sini kami akan bandingkan tentang perpustakaan Keningau ataupun boleh secara umumnya perpustakaan dan juga arsip dan khususnya arsip negara Malaysia. Okey. Terusnya kita akan melihat kepada latar belakang perpustakaan Keningau. Itu bila Keningau ini, perpustakaan Keningau ditubuhkan. Jadi perpustakaan Keningau yang ditubuhkan pada 22 Mac 1995 menurut saya telah baca lah. Tapi ada orang-orang dia itu bukan pada hari yang lain. Ini cuma dia dirasmikan tidak. Jadi benda tu dia tidak tercatat dalam internet. Mungkin adalah di perpustakaan Keningau, tapi tidak didalami lagi. Okey, seterusnya dia dirasmikan oleh YB Datuk Seri Panglima Joseph Kurung merupakan abang dia. Ya, merupakan Keningau lah ketika itu. Dan juga dia mempunyai perkhidmatan bahan bacaan, perkhidmatan dan lain-lain. Dia ada perkhidmatan teknologi, dia ada buku-buku ilmiah. Jadi itu adalah perpustakaan Keningau lah. Ini adalah contoh buku-buku yang ada di perpustakaan Keningau. Okey, seterusnya. Itu siapa? Okey, seterusnya ada arsip Keningau. Satu disebabkan kita tidak dapat untuk arsip Keningau dalam internet. Latar belakang arsip Keningau tu dia langsung jenak. Dia cuma kasih tahu arsip Keningau tu arsip Keningau siapa. Dia tidak kasih tahu bila ditubuhkan, siapa yang menubuhkan ataupun siapa yang merasmikan. Jenak. Mungkin kalau kita dapat pergi ke arsip Keningau tu, mungkin kita boleh tahulah tentang sejarah dia. Tapi sebab kita tidak dapat pergi, latar belakang dia masih lagi misteri. Bang atas pepatah. Seterusnya adalah arsip Keningau ni dia telah menyimpan 150,000 dokumen milik kerajaan. Sebagai contoh, itu gambar-gambar perang dunia kedua. Daripada zaman-zaman Jepun, dia pun ada simpan di arsip Keningau. Sebab arsip Keningau ni merupakan cawangan terbesar di Keningau lah. Daripada dokumen daripada Kenom, dokumen daripada bangunan, dokumen daripada bawah dan stok. Seterusnya adalah maklumat peristiwa bencana. Contohnya bencana alam yang berlaku disimpan dari arsip Keningau. Seterusnya adalah dokumen jabatan-jabatan dan juga lain-lain. Faham kan? Okay. Seterusnya. Okey, seterusnya dari segi kebersamaan antara perpustakaan dan juga arsip. Okay, yang pertama, dia memberi kemudahan penyelidikan dan rujukan kepada penyelidik orang awam. Macam yang kita tahu kan, perpustakaan ni
dia open untuk orang-orang masuk kan. Dia sama juga macam arkib, cuma beza dia sikit. Macam perpustakaan ni bila-bila masa kita nak pergi, kita boleh pergi. Contoh macam arkib tu kita kena buat macam temu janji ke kan, kita kena contact dulu. Okey, dalam bab untuk pelawat ni nanti Eva akan terangkan lagi. Okey, seterusnya persamaannya menjalankan aktiviti mengumpul dan menyimpan maklumat dan bahan-bahan rujukan sejarah. Okay, macam kita tahu dekat perpustakaan banyak daripada segi bacaan dia, daripada segi sumber-sumber buku-buku sejarah. Okay, macam contoh yang di perpustakaan Keningau tu sendiri, dia ada satu bahagian untuk memang sejarah untuk Keningau je. Tapi tak semua orang boleh masuk. Kita kena ada satu macam kad ahli tu. Kena bayar RM10 baru kita dapat kad tu. Okay. Dan yang persamaan ketiga, dia mempunyai panduan khusus seperti katalog, indeks dan gambar kepada pengkaji. Macam yang Ika bercakap tadi, di perpustakaan pun ada gambar-gambar di dalam buku-buku dia kan. Macam di arkib pun ada dia punya gambar-gambar macam perang, gambar-gambar peristiwa bencana. Jadi itulah antara salah satu dia punya persamaan dia. Baiklah, ini adalah perbandingan antara objektif bagi kedua-dua institut maklumat ini. Pertama ialah dalam perpustakaan, objektif pertama adalah untuk menggalakkan penggunaan sumber perpustakaan dan maklumat darinya dengan menyediakan kemudahan-kemudahan bagi pinjaman dan rujukan. Yang kedua ialah menyediakan keperluan dan kemudahan pelajaran dan rekreasi kepada orang awam. Jadi seperti yang kita sudah pergi melawat ke perpustakaan Keningau, kita dapat lihatlah perpustakaan ini dia besar, dia ada banyak ruang. Contohnya ada ruang sejarah, ada bilik sejarah, ada bahan bacaan untuk orang dewasa, bahan rujukan, di bawah pula ada bahan bacaan fiksyen. Jadi kita boleh nampak perpustakaan ini dia bersifat fleksibel, boleh diubah suai dan ditambah baik. Maksudnya kalau ada pihak yang ingin menganjurkan menganjurkan seminar ataupun program di perpustakaan pun dibolehkan. Jadi bermakna perpustakaan ini dia memang terbuka kepada orang awam untuk berkunjung dan untuk mendapatkan meminjam bahan bacaan. Dan mereka juga menyediakan keperluan dan kemudahan pelajaran dan rekreasi. Macam kita pergi, kalau di library, mereka ada sediakan perkhidmatan penggunaan komputer. Tapi kita mesti ada kad keahlian perpustakaan itu sendiri. Jadi bila kita sudah dapat ahli, kita boleh pakailah komputer itu. Sebab kalau macam saya di cover dulu, kena tulis nama, IC dan juga kena tunjuk kad lah begitu. Jadi di situ kita dapat lihatlah perpustakaan ini dia perkhidmatan dia memang secara terbuka dan selesa untuk kita bawa pelajar ke perpustakaan untuk belajar bersama-sama. Tetapi kalau bagi arkib pula, arkib objektif pertama adalah untuk memperolehi bahan arkib yang bernilai kekal, disimpan dan dipelihara mengikut prinsip dan standar yang ditetapkan sebagai bahan rujukan dan warisan negara. Jadi kalau kita dapat tengok daripada objektif ni sendiri pun, arkib ni dia menyimpan bahan-bahan yang tidak diterbitkan di mana-mana. Hanya ada satu kopi saja. Kalau ada 2 kopi pun yang original lah. Tapi itu pun disimpan secara tertib. Ada panduan dia untuk menyimpan. Bukannya, saya rasa ini mungkin bernilai jadi saya simpan sini. Tidak. Dia memang ada nilai-nilai sejarah tu kepada negara kita sendiri. Jadi arkib ni memang kita tidak boleh bawa keluar dia punya dokumen. Bahan-bahan dia, bahan rujukan. Jadi orang yang datang pun diorang kena request ataupun meminta kepada pihak arkib tu untuk merujuk bahan-bahan tu. Bahan tu yang mereka ingin rujuk pun mereka hanya boleh tengok, tapi tidak boleh dibawa keluar. Dan seterusnya ialah memasyarakatkan bahan arkib melalui program-program advokasi bagi mempertingkatkan penghayatan sejarah negara ke arah pembentukan jati diri warga Malaysia. Arkib ni dia bukan sahaja tempat untuk letak dokumen lah, tetapi arkib pun mereka ada visi dalam sendiri, iaitu ingin memasyarakatkan bahan arkib. Maksudnya apa-apa dokumen yang ada di dalam arkib tu, kita akan cuba untuk buat program advokasi kepada orang ramai supaya mereka tahu bahawa pentingnya dokumen-dokumen, contohnya MA 1963, dokumen-dokumen begitu untuk masyarakat tempatan lah, supaya mereka faham tentang nilai sejarah itu sendiri.
Jabat, tapi bukan mengkritik. Tapi kalau kita mau bawa murid sekolah rendah untuk ke arkib, dia agak, sebab kalau kita pergi arkib, dia lebih kepada pelimparan file. Kalau dalam gambar-gambar itu pun dalam bentuk file yang susun-susun. Jadi kalau kita membuat sujud pelajar atau murid itu, dia agak susah. Tidak sesuai. Kalau murid itu akan, file siapa ini? Gitu. Ini pula beza lagi lah pasal tentang fungsi kedua-dua institusi maklumat. Kalau perpustakaan ni seperti yang saya katakan tadi, mempunyai sumber bahan-bahan berilmiah dan juga berfungsi sebagai pusat penelitian sederhana, pusat belajarkan diri dan pusat kegiatan mengajar. Dan arkib pula adalah untuk menyimpan rekod dan memelihara khazanah warisan negara serta dijadikan sebagai pusat penyelidikan negara kerana kesasihan maklumat. Jadi daripada kedua-dua fungsi ini pun kita boleh kesahihan. Jadi daripada kedua-dua fungsi ini pun kita boleh tengoklah perpustakaan ni dia memang terbuka dan arkib ni dia khusus kepada penyelidik. Jadi kalau penyelidik mereka ingin macam contohlah kita atau membuat jurnal, membuat kajian tentang sejarah Keningau kah, kita boleh pergi ke arkib untuk melihat kembali dia punya dokumen. Contohnya macam dulu masa PBS pertama kan kita perlu cari sejarah tentang sekolah. Tapi kalau saya tengok di buku-buku macam di pusat sumber sekolah, di perpustakaan, memang kita susah menjumpa maklumat. Kerana maklumat tu hanya yang kita dapat daripada kajian orang, hasil kajian orang yang telah diterbitkan menjadi sebuah buku. Tetapi kalau kita ingin mencari sumber primer, kita perlu pergi ke arkib lah untuk mencari bahan-bahan dan rekod tentang sejarah Keningau. Okay, tambahan yang kita punya sikit perbezaan dia. Kalau macam perpustakaan ni, kita boleh pinjam bahan-bahan dia kan. Kalau macam arkib ni, kita tak boleh nak pinjam. Sebab bahan-bahan dekat arkib ni, dia dokumen yang asal. Dia sumber yang pertama. Jadi, bukan suka-suka kita nak pinjam. Okay. Seterusnya, banding beza daripada aspek sumber. Okay, yang pertama, daripada perpustakaan sendiri, perpustakaan dia mempunyai lebih banyak sumber sekunder, salinan yang banyak, mudah diperoleh. Macam yang tadi Abang cakap, di perpustakaan ni banyak bahan-bahan bacaan kan. Dia punya buku pun banyak daripada salinan-salinan yang kedua kan. Okay, berbanding dengan arkib, dia menyimpan dan mengumpul sumber primer. Okay, dokumen asal, macam surat-surat rasmi yang pasal kerajaan. Dia lebih kepada sumber-sumber yang original, yang asal. Okay, jadi dia kalau untuk murid-murid sekolah ni, saya rasa lebih sesuai untuk pergi kepada perpustakaan lah. Sebab arkib dia lebih cenderung kepada macam kita nak buat penyelidikan. Okey, seterusnya banding beza daripada segi bahan pula. Perpustakaan ni dia mempunyai bahan yang berunsurkan fiksyen dan juga bukan fiksyen. Manakala arkib ni dia mempunyai bahan yang berunsurkan bukan fiksyen. Okey, maksud fiksyen dan juga bukan fiksyen ni di perpustakaan dia ada dua-dua, fiksyen dan bukan fiksyen. Maksudnya macam buku-buku yang berfiksyen ni yang macam direka. Contoh macam buku-buku macam Sang Kancil, cerita-cerita rakyat kan. Dia lebih kepada itu. Dan di arkib ni dia bahan yang bukan fiksyen, akta undang-undang, dia punya dokumen-dokumen perjanjian. Dia satu maklumat yang penting. Okay. Jadi seperti yang saya sudah katakan awal-awal tadi, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu bahan itu di perpustakaan, kita boleh terus pergi ke perpustakaan ataupun tanya dengan librarian tu lah. Tanya, cik, di mana boleh saya cari itu buku tentang sejarah Keningau? Lepas tu nanti dia akan tunjukkan, oh sebenarnya kami ada menyediakan satu bilik khas untuk sejarah Keningau. Jadi di sana kita
kita perlu tanya saja kepada orang tu dan kita naik dan pergi cari sendiri. Dan kita boleh pinjamlah bahan-bahannya. Tetapi ada juga bahan-bahan, contohnya dalam bilik sejarah yang kita pergi hari itu memang buku-buku tu tidak boleh dipinjam kerana mungkin salinan dia tu memang terhad dan memang untuk simpanan perpustakaan saja. Tetapi boleh dirujuk dan boleh masuk bila-bila masa. Tetapi kalau arkiv pula, kita perlu meminta kebenaran daripada staf untuk mendapatkan bahan. Kita perlu bagi tahu orang bahan-bahan yang kita mau tentang apa dan juga kita punya tujuanlah untuk merujuk bahan tersebut. Seterusnya adalah cara kita mengakses, adalah kita boleh pinjam buku-buku yang ada di perpustakaan itu boleh dipinjamkan kepada orang awam dan juga boleh dipinjamkan kepada orang awam dan dilihatlah tanpa sebarang restriction ataupun panggilan sekatan. Tetapi untuk arkiv punya hanya dibolehkan untuk merujuk bahan tersebut. Okey, seterusnya iaitu kelebihan perpustakaan sebagai SPP ataupun sumber kemajuan dan pembelajaran. Okey, dalam perpustakaan ini kita ada pelbagai bahan atau sumber ilmiah berkenaan sejarah Malaysia atau dunia. Macam saya masuk tempoh hari, saya jumpa buku tentang sejarah MA63. Kalau di sekolah kita akan jumpa buku tu. Buku teks pun dia kena ada. Jadi kita mau dedahkan murid-murid berkenaan sejarah bangsa kita sendiri. Sebagai contohlah. Lepas tu, banyak aktiviti dapat dilakukan seperti yang sejarah ataupun eksplorasi merdeka. Dalam salah satu kelebihan perpustakaan ini, walaupun dia merupakan pembelajaran luar darjah, namun dia indoor. Contohlah kita mau bawa tadi mau pergi monumen ataupun memorial, isi murid-murid itu panas. Kan kepanasan. Lepas tu kalau kelas tu mereka agak suka. Kalau kita mau uruskan murid-murid di luar, nanti kita boleh diculik di langkah. Jadi perpustakaan ini lebih bagus. Macam perpustakaan ini juga dia ada simpan satu batu bersurat kilingau. Replika. Replika batu sumpah. Yang kopi ori punya. Jadi kalau kita contohlah kita dah bawa murid tu pergi yang mungkin masa tu banjir ataupun panas ataupun hujan ataupun apa, kita boleh bawa pergi perpustakaan. Jadi perpustakaan ni kita boleh buat apa aktiviti. Lepas tu menurut Puan Siti Kasim Tempohari, dia kata belum ada sekolah lagi yang buat aktiviti berorientasikan sejarah di perpustakaan. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita harus terbangkit untuk membuat satu aktiviti. Mungkin sebab contohlah kita mau ambil JSKP kaum di Malaysia. Dalam perpustakaan ini dia juga ada pameran-pameran berkenaan baju-baju Terazan Dusun, Murun. Kita boleh buat pameran kepada murid-murid. Kita boleh minta perpustakaan untuk bekerjasama dengan mereka untuk buat pameran. Ataupun kita boleh buat aktiviti-aktiviti. Sebab di perpustakaan ini sekarang ada perpustakaan digital, ada kemudahan internet. Jadi kita boleh bekerjasama dengan perpustakaan untuk kita buat sumber pengajaran tu lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh tajuk daripada DSKP. Contoh tadi saya kasih contoh DSKP secara 6 bab tajuk 7, iaitu kaum di Malaysia. Sekarang kita ambil pula contoh tajuk 10 tahun 6 juga, iaitu pembentukan Malaysia. Jadi macam mana pembentukan Malaysia ni berkait dengan kita punya perpustakaan. Jadi dalam perpustakaan tu dia banyak bahan berkenaan pembentukan Malaysia. Seperti buku-buku, dia ada gambar-gambar. So kita masuk kan tempoh hari perpustakaan, kalau terdapat dinding tu dia sebenarnya ada ukiran-ukiran macam mana Malaysia itu terbentuk. Mesti dah perasan kan semua. Ada dekat Nama yang telah different. bukan diferensial, ada dia ukir-ukir. Di dinding tu dia ukir-ukir. Itulah. Macam ni. Antara contoh-contoh yang tadi si Bikram cakap, inilah replika dia punya batu sumpah. Okay, lepas tu macam dekat tajuk warisan negara kita tahun 6 tu,
kita boleh juga bawa pergi perpustakaan, sebab di perpustakaan pun ada dia punya pameran baju-baju tentang kaum-kaum yang ada, macam murut, kadazan, dia craft-craft tangan, alat muzik yang lama-lama yang menggunakan bambu semua tu kan. Jadi perpustakaan ni sesuai lah untuk dijadikan satu SPP untuk sejarah. Sebagai tambahan sebelum kesimpulan lah, perpustakaan ni kan kita boleh anjurkan program. Jadi bila kita buat program di perpustakaan, kita boleh juga minta pustakawan yang ada di sana tu untuk berikan ceramah kepada murid-murid, di samping membawa mereka untuk meneroka perpustakaan itu sendiri sebagai langkah kepada mereka untuk menjadikan perpustakaan ini sebagai tempat utama untuk mereka mencari bahan. So kalau kita lihat, kita memang boleh tengok di telefon digital, tengok video, tapi pembelajaran secara Dia tak realistik lah kalau tengok telefon tu. Kita perlukan pengalaman tu yang kita bawa murid macam pergi museum lah. Sama je kita bawa orang pergi perpustakaan, kita bawa orang meneroka, mempelajari cara mencari buku, tengok buku tu sendiri, macam mana mau tengok. Jadi di sana kita boleh ajar orang macam tu in one lah. Satu kita ajar orang cara untuk Satu kita ajar orang tentang sejarah Peningau, sejarah Malaysia, dan satu lagi kita ajar orang cara untuk mengakses buku. Itu juga merupakan salah satu kemahiran yang perlu ada lah sebagai seorang pelajar, supaya mereka akan menjadikan membaca itu suatu jabatan ilmu untuk mereka. Bukan hanya melihat video, tetapi bacaan tu, contohnya buku-buku yang tebal tu, kita perlulah menelusuri, membaca dan memahami bagaimana buku-buku yang ada tu membantu mereka untuk memahami secara lebih mendalam. Sebab kalau kita bawa orang satu hari kan mana cukup untuk orang faham kan tentang sejarah Peningau, untuk orang betul-betul menghayati warisan negara kita. Tambahan pula, maksud kita sudah ada perpustakaan digital, kita ada VR, kita ada ruang sesi teknologi. Kita boleh gunakan tu sebagai kita salah satu sumber pengajaran dan pembelajaran sejarah. Macam VR tu kita boleh tunjukkan murid-murid tentang macam mana persekitaran zaman-zaman dahulu. Mungkin dalam VR tu kita akan tunjuk murid tentang zaman perang masa British menjajah tanah lain. Jadi kan VR tu kan kita dapat realistik. Jadi murid tu akan merasai pengalaman walaupun dia tidak berada di situ pada masa itu, tapi dia dapat merasai macam mana keadaan tersebut melalui VR. Kalau sesi teknologi pun sama juga. Kita boleh menggunakan sesi teknologi. Contoh kita boleh menggunakan apa tu yang keluar orang tu? Hologram. Hologram kita boleh kasih keluar tokoh-tokoh. Kita boleh dapatkan ilmu itu lebih realistik. Oh, orang ini punya wujud supaya selama ini. Sebab kita boleh daripada gambar kan? Daripada gambar tu kita boleh reka-reka. Mungkin hologram tu mungkin yang dia dapat macam real gitu kan, tulis sekolah rendah. Faham? Tapi kalau di Sabah dia belum lagi secara meluas lah, sebab kita memikirkan aspek kewangan seperti biasa ya. Cikgu bayarkan. Saya ada cadangan kepada perpustakaan. Jadi mungkin adalah hari itu berbual dengan pustakawan Puan Stacy. Masih di kansung. Puan pustakawan tu lah. Jadi daripada hasil pengukuhan tu saya dapat lakukan mungkin perpustakaan ni mungkin kita boleh adakan satu bahagian macam bahagian sejarah selain daripada bilik sejarah tu yang menempatkan bahan-bahan 3D lah macam mereka bilang. Macam mungkin kita boleh buat VR di sana. Sebab ada kan planetarium kalau kamu tengok yang tentang angkasa. Jadi mungkin kenapa tidak library pun buat sesuatu untuk bahan sudut sejarah. Tidak mustahil, boleh. Tapi kena ada inisiatif lah daripada perpustakaan ataupun Jabatan Negeri Sabah. Sebab yalah sejarah ni kan penting dan lebih menyeronokkan kalau kita dapat masukkan unsur-unsur VR yang digital dalam perpustakaan itu sendiri. So lebih fleksibel. Jadi boleh diubah suai dan ditambahkan. Lepas tu contoh kalau kita jadi cikgu nanti, kita juga boleh, ini antara satu cadangan lah, kita boleh kerjasama dengan guru-guru sejarah di kawasan sekitar sekolah yang lain untuk melakukan aktiviti bersama di perpustakaan. Perpustakaan ini pun
dia cakap tempoh hari, dia secara terbuka, dia mau lagi orang datang beraktiviti ataupun berprogram di perpustakaan. Perpustakaan ini lebih, orang kata lebih apa? Lebih meriah ataupun lebih mendapat sambutan. Sebab sekarang kan orang perpustakaan ini jarang sudah. Dia mau buka perpustakaan ini sebagai satu pusat sumber lagi. Itulah dia. Okey. Setelah perbincangan yang agak panjang tadi, kita pada kesimpulan. Okey, kesimpulan yang pertama dapat disimpulkan kedua-dua institusi maklumat ni dia dapat banyaklah memberi menyumbang kepada warga pendidik, khususnya kepada guru-guru lah. Sebab guru-guru pun boleh bawa murid-murid ni pergi perpustakaan kan, kita dapat tengok bahan-bahan bacaan semua tu. Okey, seterusnya perpustakaan arkib ni dia menjadi satu pusat sejarah yang dapat membekalkan bahan rujukan sejarah kepada orang ramai. Okey, kalau tak ada perpustakaan, tak ada arkib, apa lagi sumber yang kita nak rujuk kan? Okay, jadi ini antara salah satu institusi maklumat yang boleh kita gunakan lah, boleh kita rujuk untuk mencari bahan-bahan sumber sejarah. Okey. Yang terakhir, kami berpendapat bahawa perpustakaan ini merupakan satu institusi maklumat yang sangat berguna bagi guru untuk dijadikan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran. Sebab macam yang perbincangan tadi kita telah cakapkan banyak, dia perpustakaan ni satu dia lebih fleksibel. Contoh macam kalau cuaca tak baik, lepas tu kita nak pergi ke Batu Bersumpah tu kan outdoor. Jadi di perpustakaan pun ada. Jadi dia lebih fleksibel. Kita boleh menggunakan perpustakaan ni dalam banyak perkara. Kita boleh buat banyak perkara di perpustakaan. Okay, itu sahaja sekian daripada